Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khairi ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sidang penonton yang saya hormati sekalian, syukur pada Allah pagi ini kita dapat bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah sama-sama selesai melaksanakan ibadah sebelumnya solat tahajud, ya. Kemudian kita solat sunat sebelum fajar. Ya, kita solat subuh secara berjamaah. Ya, kemudian kita yang sempat zikir dan wirid, alhamdulillah. Yang belum sempat jangan lupa, ya, walaupun ringkas, dan kita tak perlu bersegera-segera, ya, untuk mengalihkan papan punggung kita setelah kita memberi salam, ya, terutamanya selepas sembahyang subuh. Di sana ada suatu hadis, ya, yang daripada Nabi SAW, ya, sebagai galakan untuk kita sama-sama mengambil fadilat dan kelebihan. Ya, selepas kita sembahyang subuh, ya, jangan kita beralih dua perkara kena buat. Satu, jangan beralih papan punggung ataupun kedudukan kita. Yang kedua, jangan bercakap apa-apa. Kita baca 10 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita ulang 10 kali, maka selepas habis 10 kali itu barulah, ya, kita beralih, ya, kedudukan dan boleh berkata-kata, ya. Sebaiknya begitulah, ya, yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, Allah ampunkan 10, ya, kejahatan, Allah angkat derajat kita, ya, Allah bagi turunkan kepada kita keberkatan, ya, kebaikan yang banyak. Tuan-tuan puan sekalian, hari ini kita dah berada pada tanggal 12 Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita terus bersemangat, ya, walaupun sudah 11 hari, hari ini yang ke-12, hari ke-12 kita menjalani ibadah bulan Ramadan dengan puasa, ya, bacaan Quran kita, zikir, wirid kita, ya, sedekah, infak, ya, kita mendapat kebaikan yang banyak, keberkatan bulan Ramadan ini, ya, kita dapat merasainya. Allah pilih kita di antara hamba-hamba Allah yang akan nantinya beroleh taqwa insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, ya, disebut kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, pagi ini kita nak bercakap sikit tentang, ya, tentang kematian husnul khatimah. Ya, kematian husnul khatimah. Ni ada sahabat tanya ni. Ya, tajuk apa pagi ni? InsyaAllah kita nak bercakap Ramadan, ya, dan kematian husnul khatimah. Tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, bila kita, satu hadis Nabi SAW, ya, dalam satu hadis Nabi sebut, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga, kata Nabi, melainkan orang yang enggan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sahabat-sahabat, ya, terkejut. Nabi kata semua umatku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan. Ya, kita pun macam pelik, ada ke orang yang enggan? Ada ke orang tak nak masuk syurga? Mungkin tak ada, itu kita yang kata. Dan kita tertanya-tanya, betul ke? Dan tuan-tuan puan sekalian, bukan saja kita, sahabat Nabi dulu juga bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Ya, kita pun nak tahu siapa yang enggan tu, yang sampai tak nak masuk syurga ni. Lalu Nabi SAW sebut, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata siapa-siapa yang mentaati atau man ata'ani dakhalal jannah, siapa-siapa yang mentaatiku maka dia masuk syurga, sesiapa yang memaksiati aku maka dialah orang yang enggan.
Sidang penonton yang saya hormati sekalian, ya, kita nak masuk syurga ni tidak ada pilihan di depan kita. Kita kena jadikan Allah dan Rasul ini sebagai tempat kita kita ikuti, kita turuti. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala larang dalam Quran, apa yang Nabi perintahkan dalam hadis, apa yang Nabi larang melalui hadis, ya, melalui lisan Nabi, melalui perbuatan Nabi, hendaklah kita buat apa yang disuruh, kita tinggalkan apa yang dilarang. Ya, barulah kita dikategorikan sebagai orang yang nak masuk syurga, yang mentaati Allah dan Rasul. Ya, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Ya, bila kita bercakap soal kematian yang baik ini, ya, sudah tentulah ianya merupakan suatu impian dan idam-idaman, ya, bagi semua Muslim. Orang Muslim kena bercita-cita untuk mati baik, kena doa untuk kita mati baik. Ya, doa yang biasa kita baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik, husnul khatimah. Ya Allah, jangan kau matikan kami dalam keadaan yang tidak baik, su'ul khatimah. Ya, tuan-tuan sekalian, mati baik, nak mati baik, hidup kena jadi orang baik. Ya, itu sifir mudahnya. Nak mati baik, nak mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, maka kita kena pilih. Walaupun hujung akhirnya semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita ada pilihan untuk menjadi orang baik. Ya, untuk menjadi orang baik ataupun untuk menjadi orang yang sebaliknya, menjadi ahli ta'ah ataupun menjadi ahli maksiyah, itu pilihan kita. Kita boleh pilih. Tapi sudah tentulah orang mukmin dia mengimpikan kematian yang baik. Tuan-tuan sekalian, kalau tak mati lagi tak boleh. Ya, boleh tak untuk kita pilih untuk tidak mati? Tak boleh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Tuan-tuan, realitinya, ya, setiap yang hidup pasti mati. Berani mati pun mati, takut mati pun mati, hidup menghayati ajaran Islam pun mati, hidup lawan hukum Allah, lawan hukum Islam pun mampus juga, tuan-tuan sekalian. Maka kematian yang kita kena pilih ialah kematian yang husnul khatimah. Dan Allah sebut faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang diselamatkan daripada neraka Allah, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, baginya lah orang yang berjaya. Inilah orang yang berjaya, itulah kejayaan. Tuan-tuan sekalian, ya, marilah sama-sama pagi ini kita bermuhasabah diri. Ya, nak mati baik ni tuan-tuan sekalian, kita kena berusaha menjadi orang yang baik. Bagaimana cara kita hidup sangat berkait rapat bagaimana cara kita mati. Bagaimana cara kita hidup hari ini, ya, hidup kita hari ini. Kalau kita jaga solat, kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Tuan-tuan sekalian, kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ya, ihfazillah yahfazka, dalam hadis Nabi sebut. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, kamu akan mendapati Allah berada bersama dengan kamu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni, ya, yakinlah dengan janji Allah. Berpegang teguhlah dengan janji Allah. Apa yang Allah Ta'ala janjikan. Ya, orang yang mukmin, orang yang mukmin ni tuan-tuan sekalian, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang beriman ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut orang beriman ini, hanya saja orang beriman ni apabila disebut nama Allah kepada mereka, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya, ya, hatinya jadi takut. Sebut nama Allah, hatinya jadi takut. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita ambil kesempatan untuk kita baca Quran, untuk kita hayati Quran, untuk kita tadarus Quran, untuk kita mendekati dan mendalami, memahami makna-makna Al-Quran. Ada masa yang banyak untuk kita tadabbur ayatullah,
ayat-ayat Allah. Ya, saya bercakap dalam konteks memahami ayat-ayat Allah, iaitulah Al-Quranul Karim. Ayatullah ni tuan-tuan, tanda ayat-ayat Allah ni ada dua, satu dipanggil ayatullah al-makru'ah, iaitulah Al-Quranul Karim. Satu lagi ialah ayatullah al-manzurah. Ya, ayat Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah yang boleh kita lihat melalui panca indera kita. Kita tengok siang, kita tengok malam, Allah jadikan pagi, Allah jadikan petang, Allah jadikan hujan, Allah jadikan mendung, Allah jadikan segala-galanya. Sakit Allah bagi, sihat Allah bagi. Hari ini Allah uji kita semua tuan-tuan sekalian. Satu dunia tuan-tuan, Allah uji dengan wabak COVID-19 ini tuan-tuan. Ya, siapa yang datangkan COVID-19 ini? Allah. Siapa yang datangkan kesembuhan daripada penyakit, obat, penawar? Allah. Ya, kita kena yakin percaya. Ya, usaha dan kalau tak izinkan, maka dia tak jadi tuan-tuan puan sekalian. Ya, kita akan dapat pahala kerana kita usaha dan kita ikhtiar. Ya, hari ini ya, bila kita diuji dengan satu dengan ujian, dengan penyakit, dengan wabak, kita usaha dan kita ikhtiar, kita buat macam-macam. Ya, di atas usaha dan ikhtiar kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allah Taala sebut hanya senyap orang beriman ni apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kepada Allah. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah sebut apabila dibaca ayat-ayat Allah, hati mereka akan bertambah keimanan. So kita tanya diri kita pagi ni, aku ni bila baca ayat-ayat Allah, ada rasa tak kegerunan itu? Ya, gerun bila bertemu dengan ayat-ayat yang ada unsur-unsur bisyarah, unsur-unsur berita gembira, hati kita akan rasa suka, hati kita akan rasa cenderung untuk beramal dengan amalan-amalan soleh. Kelak kita akan mendapat berita yang menggembirakan kita, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitulah keampunan daripada Allah, iaitulah Allah redha kita, radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, kita rasa tak benda tu? Kita baca ayat yang berkaitan dengan neraka pula. Ya, orang yang meninggalkan solat, yang makan riba, yang makan harta anak yatim, ya, yang menyeleweng, yang menipu, yang melakukan kezaliman, Allah Ta'ala menyebut dengan ancaman-ancaman neraka. Ulaika ashabul jahim, bagi mereka neraka jahanam. Ya, mereka dimasukkan ke dalam syurga, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Bila cerita perkara-perkara yang berkaitan dengan bisyarah ini, ya, kita rasa apa? Ada rasa tak gembira? Ada rasa tak suka? Ada rasa tak nak buat ataupun berlumba-lumba nak melakukan kebaikan? Kalau ada rasa, alhamdulillah. Ya, kalau tak ada rasa tuan-tuan sekalian, saya berpandangan kita kena pergi kepada satu tahap untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu dan baca Quran. Tengoklah terjemahannya supaya ianya lebih bermakna dan lebih sampai kepada kita. Ambillah kesempatan tuan-tuan sekalian bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya, untuk kita banyak masa, ya, memerhatikan, memahami ayat-ayat Allah, iaitulah Al-Quranul Karim. Ya, inilah bulan yang berlaku padanya penurunan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ya, ayat ini 185 surah Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang berlaku padanya penurunan Al-Quranul Karim. Hudan linnas. Quran itu turun sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah pembeza di antara perkara benar dengan perkara yang salah. Wal furqan, dan sebagai pembeza di antara perkara benar, ya, dengan perkara yang salah. Ya, sebagai keterangan kepada petunjuk dan sebagai pembeza di antara perkara benar dengan perkara yang salah. Ya, baca Quran tuan-tuan sekalian. Ya, sebab tu saya ulang sebut bahawa Quran yang kita baca biar ada rasa. Rasa apa? Rasa manisnya kita baca Quran, nikmatnya baca Quran, lantaran, ya, kita memahami makna-maknanya.
lantaran kita memahami maksud-maksud kalam Allah ini. Bila Allah cerita, dan inilah sifat para sahabat. Ya, satu hari ada sahabat mari mengadu kat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku ni satu hari Hanzalah mari mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ya Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku ni apabila dengar Nabi SAW menceritakan tentang berita-berita syurga, aku rasa aku nak beramal segera dan aku rasa nak masuk syurga sangat-sangat. Ya, aku rasa macam nak masuk syurga sangat-sangat. Dan bila Nabi SAW menceritakan tentang gerunnya neraka dan siksa neraka, wahai Sayyidina Abu Bakar, hatiku rasa takut. Ya, aku rasa takut dengan dosa, aku takut dengan neraka. Aku rasa macam aku tak nak masuk neraka. Dan memang aku tak nak masuk neraka. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, bila aku balik, aku bersama dengan ahli keluarga, ya, aku lupa semua benda tu. Ya, maka aku bimbang tentang imanku. Bila sahabat ni, Hanzalah ni mari mengadu dekat Sayyidina Abu Bakar, sebut tentang perkara ni, Sayyidina Abu Bakar pun dia dengar, ya, dia merenung, dia kata kalau macam tu, ya, aku pun tak sempurna juga iman. Lain ni mari kita tanya Nabi SAW. Ya, kita mari tanya Nabi SAW. Kita minta pandangan Nabi. Lalu mereka pergi jumpa Nabi. Lalu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni Rasulullah, bila kamu cerita tentang neraka, tentang syurga, kami beria-ia nak beramal. Ya, kami sangat-sangat nak masuk syurga. Kami rasa macam nak masuk syurga. Ya, segera-segera nak masuk. Tetapi bila kamu menceritakan tentang neraka, takutnya kami takut. Tetapi ya Rasulullah, bila kami balik duduk bersama ahli keluarga kami lupa semua benda tu. Lalu Nabi SAW sebut, itulah iman. Ya, itulah keimanan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ni ada masa dia menaik, ada masa dia. Ya, saya nak sebutnya ialah perkongsian kita hari pagi ni. Tuan-tuan sekalian, kita kena ada rasa ni. Ya, kena ada rasa. Deria rasa ni kena ada. Bila baca Quran, bila baca hadis Nabi SAW, berkaitan dengan berita-berita gembira, kita rasa, ya, kita cuba nak memposisikan diri kita dalam perkara-perkara yang baik, ya, yang akhirnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya. Dan bila kita baca berita-berita ancaman daripada Quran baik, daripada hadis Nabi baik, kita rasa gerun dan akhirnya kita rasa bimbang. Kita berdoa pada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada, ya, amalan-amalan yang buruk yang akhirnya, ya, merosakkan kita dan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Wal'iyadzubillahi min zalik. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca pagi ini sikit berkaitan dengan dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ya, ini kitabnya. Ya, nasihat agama dan wasiat iman. Kita hadis yang berkaitan dengan, ya, memohon husnul khatimah. Ya, memohon husnul khatimah. Ya. Seorang muslim harusnya selalu memohon agar Allah Ta'ala mewafatkan ataupun mematikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kerana syaitan terkutuk itu akan berkata, orang-orang yang memohon husnul khatimah itu mematahkan tulang belakangku. Cilakalah. Bilakah ia mahu membangga-bangga amalannya? Aku khawatir ia telah tahu tipu dayaku. Syaitan akan berkata. Ya, syaitan akan susah hati bila kita berusaha untuk mati sebagai husnul khatimah. Sebab itu kena berusaha sama-sama tuan-tuan sekalian untuk pastikan hidup kita ini berakhir dengan penutupnya, meninggalnya kita itu meninggal yang baik, mati yang baik. Tuan-tuan sekalian, ya, sejarah telah memperlihatkan kepada kita. Ada orang, tuan-tuan sekalian, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah tuan-tuan, di saat kematian dia, di hari kematian dia, siapa sangka? Ya, berduyun-duyun orang datang solat jenazahnya, menziarahinya. Ya, ribuan manusia, ratus ribu manusia solat jenazah dia, solat gaib terhadap jenazah dia. Hari ini yang kita menjadi cemburu. Ini di antara tanda-tanda mati baik tuan-tuan sekalian. Waktu meninggal dia, ya, orang Allah Ta'ala gerakkan hati-hati manusia ni supaya datang, lapangkan masa, kosongkan masa, datang, ya,
ziarah dia, solat jenazah dia, doakan dia, tuan-tuan sekalian. Ya, ini satu perkara yang sangat-sangat kita cemburu. Macam mana kita kena usaha? Sebab tu doa tuan-tuan jangan tinggal. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan, dan jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Baik. Oleh itu hendaklah anda sentiasa merasa takut dan gerun akan su'ul khatimah, kerana tidak mustahil Allah boleh merubah hati hambanya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia suka dan dia menyesat pula siapa yang dia suka. Ya, hujung jatuh akhirnya jadi macam mana? Ya, Allah Ta'ala nak pilih siapa, Allah Ta'ala nak memuliakan siapa, Allah Ta'ala nak menghinakan siapa, semua itu pilihan Allah. Terpulanglah kepada dia kerana dialah gagah perkasa, Allah yang memiliki segala-galanya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallazi la ilaha ghairuh, inna ahadakum fil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqa alaihi alkitab fay'amala bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum liya'mala bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amala bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Allahu akbar. Ya, tuan-tuan sekalian, rasa gerun bila kita baca hadis ni. Ya, rasa gerun bila kita baca hadis ni. Tentunya orang mukmin, orang ahli taqwa, ya, lagi-lagilah rasa gerun, rasa takut. Ya, bimbang kita, takut-takut kita tidak mendapat kematian husnul khatimah. Ya, sebab tu tuan-tuan doa, saya doa kat tuan-tuan, tuan-tuan doa saya, bersama kita doa, mudah-mudahan kita dipilih untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, biarlah mati kita ni mati, ya, yang Allah Ta'ala pandang, yang Allah Ta'ala muliakan di hari kematian kita, di waktu dan ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian, apa kata Nabi? Bahawasanya dialah Tuhan, tiada Tuhan lain melainkan dia, yakni Allah. Ya, ni dipanggil Allah. Allah puji diri dia. Tuan-tuan, layak tak Allah puji diri dia? Jawapannya layak, pasal dia Allah. Ya, manusia ni kalau dia puji diri dia sendiri, yang tu hodoh. Ya, seseorang puji diri dia, oh aku hebat lah. Tengok orang lah. Ya, tengok orang lah, tengok kaki lah, dia kata. Ya, oh tu sebab aku lah tu. Hatu suatu amalan ataupun perangai yang sangat hodoh. Tetapi puji ni, ya, Allah kalau dipuji diri dia, itu sesuai dan layak bagi dia. Sebab tu dalam bab pujian ni, kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, dia sebut bab pujian ni ada 4. Ya, Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. Allah puji Allah. Ini kita tengok dalam hadis. Ya, bagaimana, ya, Allah Ta'ala sendiri sebut bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia. Dalam Quran banyaklah. Sabbahalillah, yusabbihu lillah, ya, tabarakalladzi biyadihi malak, tabarakalladzi biyadi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ayat-ayat yang lain. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat-ayat ni semua menggambarkan bahawa Allah puji Allah. Ya, Allah puji Allah itu biasa dan sesuai dengan dia. Ya. Kerana apa? Kerana dia Allah. Yang kedua ialah Allah puji makhluk. Dalam Quran kita boleh lihat bagaimana Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Allah memuji sifat-sifat orang beriman. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah memuji sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang soleh. Ya. Kemudian Allah makhluk puji Allah, macam kita biasa duk puji Allah. Alhamdulillah, maha gagah perkasa Allah. Ya, syukur. Kita menterjemahkan makna syukur kita pada Allah.
Ya, terima kasih Allah. Ya, syukur kita pada Allah atas nikmat semua-semua ni. Yang tu dia panggil kita puji Allah. Dan satu lagi ialah kita puji kita, makhluk sama-sama makhluk puji. Oh, lawa baju hari ni. Ya, lawa kepiah hari ni. Nampak hari ni lawa sesuai sebagai kita puji kita. Itu dalam kategori puji, ya, bab-bab pujian, Allah puji Allah. Ya, bentuk-bentuk pujian. Salah satunya ialah Allah memuji diri dia sendiri, dia angkat diri dia sendiri. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, ya, apa kata Nabi SAW? Adalah seorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga itu hanyalah sehasta saja. Allah, tuan-tuan puan sekalian, ya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli syurga, tuan-tuan, semayang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia. Sebab tu kita sebut pada hadis yang lepas berkaitan dengan muflis. Ya, muflisin Alahuddin. Tu. Ya, bukan mukhlis. Muflis ini ialah bila Nabi tanya sahabat, tahu tak kamu tentang muflis? Sahabat dia kata apa? Muflis ni Rasulullah ialah orang yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, dan tidak ada keperluan untuk makan, minum, pakai, ya, ketika hidup di dunia ni. Kita pun faham macam tu, tuan-tuan. Muflis ni bankrupt. Kereta kena tarik, rumah kena lelong. Ya, kita faham itulah muflis. Duit kena sita sebagainya. Bank isytihar, bankrupt. Muflis lah. Tuan-tuan, muflis yang tu betul lah muflis. Tapi muflis yang disebutkan dalam hadis ini ialah muflis orang yang nantinya datang pada hari akhirat. Dia datang, dia bawa amalan solatnya. Dia datang, dia bawa amalan puasanya. Dia datang, dia bawa amalan sedekah infaknya. Ya. Tetapi seiringan dengan dia datang bawa amalan-amalan soleh, dia bawa juga amalan-amalan talih, amalan-amalan buruk, iaitulah mulutnya mengata mencaci orang. Mulutnya mencipta fitnah-fitnah. Tangannya memukul orang, pukul orang tu, bergaduh dengan orang ni, pukul orang sana, pukul orang sini, ajak bergaduh sana, ajak bergaduh sini. Tuan-tuan, hari akhirat bila adili, bila Allah akan adili orang ni, waktu itu akan berlakulah, ya, kita akan bertemu dengan si fulan yang kita zalimi, maka akan diselesaikan, ya, Allah Ta'ala akan selesaikan kita dengan dia. Macam mana? Waktu itu, tuan-tuan sekalian, ya, pahala kita barangkali akan habis terus pergi kepada orang yang kita zalimi. Tak cukup lagi, tuan-tuan. Pahala dah habis bagi. Tak selesai lagi. Berlaku lagi ketidakadilan. Maka waktu itu kita kena tanggung pula, ya, amalan-amalan ataupun kita sebut dosa-dosa orang yang kita zalimi. Allah, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, itulah muflis. Dan akhir sekali, tuan-tuan, berita yang malang bagi orang muflis ini, Allah Ta'ala humban orang ini masuk ke dalam nerakanya. Ya, wal'iyadhu billahi min zalik. Tuan-tuan sekalian, sebab tu saya pesan pada diri saya dan kita semua, ya, jangan berlaku zalim pada orang. Jangan buat zalim, na'udzubillah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Buat zalim, cenderung pada orang zalim pun dah tak boleh. Ini kan pula nak berlaku kezaliman. Kita nak buat zalim. Jangan, tuan-tuan. Ya, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu akan kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari akhirat. Ya, takutlah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari akhirat. Ya, ada satu hadis Nabi SAW. Ya, hari akhirat nanti, tuan-tuan sekalian, di dunia ni Nabi kata 2 ekor kambing bergaduh. Dalam riwayat lain sebut 2 ekor lembu. Bergaduh lembu kambing ni, tuan-tuan sekalian. Ya, lembu kambing ni berbalah, bergaduh. Lepas tu, hari akhirat Allah Ta'ala akan adili lembu-lembu, kambing-kambing yang berbalah sama-sama dia ni. Tuan-tuan bayang, ni tara binatang, tuan-tuan. Ni tara binatang. Saya nak sebut bagaimana dalam hadis tu disebut binatang yang berbalah 2 ekor ni pun Allah Ta'ala akan adili. Ya, kalau kambing ni Allah Ta'ala akan adili, lembu ni Allah Ta'ala akan adili, ya, bagaimana dengan tuan kambing? Bagaimana dengan tuan lembu?
Ya, mana kata bagaimana dengan kita orang yang bukan kambing dan bukan lembu ni? Ya, kalau kambing dan lembu pun Allah Taala hitung sampai semikian rupa. Ya, dipanggil lalu diadili. Seekor kambing yang waktu di dunia dulu dia ditanduk oleh kambing yang seekor lagi sehingga berdarah-darah dia. Maka hari akhirat Allah Taala akan panggil dua ekor kambing ni, ya, lalu makhluk akan tengok menyaksikan, ya, apa ni keadilan Allah pada hari itu. Lalu kambing tadi ni, ya, dia diminta balas balik sebagaimana dia kena di dunia dulu. Dia dizalimi oleh kawan dia, rakan dia, maka dia diberi tanduk dan ditanduk balik kambing yang satu lagi yang buat zalim pada dia. Tuan-tuan sekalian, itu tara kambing, tuan-tuan, tara binatang kita kata. So selepas berlaku, selepas dah selesai, selepas dah berbalas, apa jadi tuan-tuan sekalian? Ya, lalu Allah Taala jadikan mereka, kambing-kambing ini semua jadi tanah. Ya, waktu itulah berkata orang-orang yang berdosa, ya laitani kuntu turaba, wahai Allah, ya, jadikanlah kami tanah. Dulu kami ni tanah. Ya, kenapa tuan-tuan, kenapa dia minta nak jadi tanah? Jawapannya ialah bila dia dah tengok, ya, bila dia tengok, ya, kambing-kambing ni lepas dah diadili, ya, selepas dah balas selesai, maka jadi tanah. Sebab kalau dia tak jadi tanah, tuan-tuan, ya, orang berdosa ni dia bayang apa? Ahli maksiat ni dia bayang apa, tuan-tuan? Dia bayang lepas pada ni dia akan dihumban oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Ya wal'iyadhu billahi min zalik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita ambil peringatan dan pengajaran. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, menjaga kita. Ya, Nabi sebut apa? Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga. Ya, sehingga dia dengan syurga itu sejengkal saja lagi, tuan-tuan. Tetapi mendahului ke atasnya ialah kitab. Ya, di mana dia dicatatkan sebagai ahli neraka, maka mati dia, masuk neraka lah dia. Ya, tuan-tuan sekalian, nanti ada orang tanya, habis Ustaz, macam mana? Apa makna kita beramal? Ya, apa makna kita beramal? Tuan-tuan sekalian, tak ada satu orang pun tahu dia ni ahli syurga ke ataupun ahli neraka, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tidak menghukum siapa-siapa. Jangan kata si fulan ahli neraka, dia ni masuk neraka, dia ni masuk. Tak siapa pun tahu dia ni siapa, dia ni calon neraka ataupun satu orang pun tak tahu. Cuma kita kena berusaha untuk beramal dengan amalan soleh dan kita doa supaya kita mati sebagai husnul khatimah dan kita adalah ahli syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita doa, kita beramal. Yang tu dia panggil usaha dan ikhtiar. Ya, dan kita boleh bagi peringatan pada diri kita dan semua kita, ahli keluarga kita, jiran, tetangga, masyarakat kita. Kalau kita buat satu amalan, amalan ini boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kita buat satu perkara yang mengingkari perintah Allah, kita melawan hukum Allah, amalan-amalan ni dia menjurus kepada neraka. Maka kita bagi tahu amalan-amalan ni akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Kita bukan kata dia masuk neraka. Kita bukan cakap kamu confirm ahli neraka. Kenapa? Kamu mendedahkan aurat. Kerana kamu tidak solat. Kerana kamu minum arak. Kerana kamu berjudi. Kita bukan cakap macam tu. Ya, kita tak dakwa dia macam tu. Tetapi kita kata amalan-amalan kamu ini menyebabkan Allah murka. Bila Allah murka, tempatnya ialah bukan syurganya, tetapi ialah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang di kalangan kamu, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga jaraknya dengan neraka, tuan-tuan sekalian, tinggal sehasta saja lagi. Ya. Tinggal sehasta saja lagi. Sehasta banyak mana, tuan-tuan? Sehasta ni, tuan-tuan. Ya. Ni sehasta. Ya. Ni sehasta. Jarak dia dengan syurga, dengan neraka, seorang amalan ahli neraka, hidupnya maksiat, munkar, dosa, minum arak, menterkedarah arak, zina, berjudi. Tapi bila mendahului kepadanya, ke atasnya ialah catatan amal soleh dia ni ahli syurga, maka ya, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia masuk syurga. Ya, dekat-dekat akhir kan. Sebab tu dalam hidup kita ni pun kita menyaksikan ada orang, tuan-tuan sekalian, hidupnya ya Allah, awalnya macam-macam ni, tuan-tuan. Dia habiskan masa dia dengan macam berpoya-poya, maksiat, mungkar. Tapi di akhirnya, tuan-tuan, Allah pilih dia. Ya, last kali dia bertobat, dia insaf. Ya, last kali dia jadi baik. Last kali dia pergi Mekah, dia berdoa. Dan Allah Ta'ala muliakan dia mati, tuan-tuan.
Ya. Dan kalau Allah Ta'ala takdirkan dalam ketetapannya dia adalah ahli syurga, maka itulah dia. Ya, sebab tu kita tuan-tuan sekalian, ya, terlalu awal untuk kita menghukum orang yang hidup ini sama ada dia ni syurga ataupun neraka. Dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Tetapi kita boleh, ya, boleh memotivasi diri kita sama kalau kita beramal dengan amalan ahli syurga, dengan amalan-amalan yang soleh, dengan beramal dengan amalan-amalan soleh ni, insya-Allah dia akan membawa kepada redha Allah dan akhirnya akan membawa kepada, ya, syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tapi kalau kita beramal dengan amalan ahli neraka, ya, kita jadi ahli maksiat, sebenarnya kita mengundang murka Allah, kita menjarakkan diri kita daripada ihsan belas, ya, Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita doakan sama-sama, kerana di antara kita, ya, tak tahu, tak ada siapa pun tahu, ya, dia ni siapa, ke depan nanti jadi macam mana, esok nak jadi apa, lusa nak jadi apa, dia ni ahli syurga ke ahli neraka, tidak ada tuan-tuan. Tidak ada siapa yang tahu. Tetapi, ya, ciri-ciri orang ahli syurga di dunia lagi kita dah boleh nampak, ya, dengan dia istiqamah, ya. Yang penting kita berdoa tuan-tuan sekalian. Kita berdoa dan terus berdoa, semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita, ya. Apa ni, alhamdulillah, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan pagi ni, perkongsian pagi ni berkaitan dengan Ramadan dan husnul khatimah ini ada manfaat untuk diri saya dan semua kita. Insya-Allah sehingga bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Doakan saya doakan tuan-tuan semoga kehidupan kita, ya, baik-baik saja. Akhirnya tuan-tuan, seperti biasa, ya, saya melancarkan derma, ya, sumbangan infak, kerana sedekah Ramadan adalah sedekah yang paling baik. Kita ambillah kesempatan ruang yang ada ini untuk salurkan sumbangan ke Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror, ya, di Bentong, Pahang. Ya, boleh berurusan dengan saya, WhatsApp saya, ya, insya-Allah kita akan bertemu saban pagi tuan-tuan sekalian. Ya, Ma'had di Bentong ini, kita ada Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror, kita ada pondok pengajian Darul Abror, kita ada seriti Tahfiz Al-Quran Darul Abror. Pelajar semua sekali ada 160 orang, ya, campur semula ni, warga pondok, ya, pelajar rendah menengah, ya, Ma'had Tahfiz sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sumbangan yang tuan-tuan bagi, insya-Allah kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah Taala melipatkan lagi, ya, sedekah infak yang tuan-tuan berikan. Ya, insya-Allah jazakumullah khairan katsira atas sumbangan. Kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.